isu seterusnya berkenaan dengan di antara Puan Zakarshi dan juga Lim Kit Siang berkenaan dengan apa komentar Lim Kit Siang semalam. Puan kata kerajaan perpaduan lebih mantap jika Lim Kit Siang diam. Kerajaan perpaduan lebih mantap jika veteran DAP Lim Kit Siang tutup mulut mengenai Najib Razak dan bersara sepenuhnya daripada politik, kata Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zakarshi. Semalam Lim Kit Siang ubah cerita. Dia yakin Najib tidak mampu kembalikan kegemilangan UMNO. Sehari sebelum itu dia dakwa kerajaan perpaduan akan runtuh jika Najib diampunkan. Sebenarnya dia suka Najib dipenjarakan. Dia exploit isu kleptokrasi tetapi membisu kes rasuah banglo anaknya, which is masih dalam trial tuan-tuan, masih dalam trial, dan tak ada apa pun nak membisu. Macam mana benda tu tak ditentukan lagi. Dan gembira anaknya lepas kerana Tommy Thomas buang kes. Yang tu saya komen. Yang kes satu lagi tu berkenaan dengan terowong masih going on. Yang kes buang tu tuan-tuan, itu representasi kerana ada kes yang sekarang ni going on berkaitan dengan terowong. So saya tak faham. Kalau Puan kata dia ada dakwaan terhadap apa orang kata bukti yang mana benda tu adalah satu perbuatan yang salah, Tommy Thomas buat benda yang salah, saya rasa Puan kena bangkitkan benda ni. Kata Puan merujuk pada kes rasuah yang digugurkan pada tahun 2018. Itu representatif. Ini saya dah buat satu video khas untuk menjawab persoalan ini. Muhammad Alwi kata demikian sebagai mengulas beberapa kenyataan pemimpin veteran DIP itu, termasuk pengampunan Diraja Najib Tun Razak. Baik. Kenapa isu dia sekarang ni? Siapa yang mula tuan-tuan? Isu dia siapa yang mula? Adakah DAP yang mula dahulu ataupun sebenarnya UMNO yang mula? Itu persoalan. Adakah DAP yang mulakan isu ini ataupun UMNO yang mulakan isu ini? Itu persoalan maksud saya pun. So, sebenarnya, saya nak cerita. Yang boleh membuat pengampunan diraja adalah banduan itu sendiri, Najib, keluarga dia, peguam dia, atau macam saya tunjuk ada itu dalam peraturan penjara, pegawai penjara ataupun jabatan penjara itu sendiri. Mereka boleh memohon untuk meminta pengampunan. Tiba-tiba UMNO buat tanda tangan, 3,000 ahli UMNO buat tanda tangan dengan MKT UMNO menghantar dokumen kepada Yang di-Pertuan Agong meminta pengampunan. Apa kena mengena UMNO nak minta pengampunan bagi pihak Najib? Bolehkah Najib nak minta pengampunan Is? Boleh. Itu hak beliau, tak ada isu. Tapi tiba-tiba parti politik yang tak ada kena mengena dengan Najib nak minta pengampunan on behalf of Najib tu kenapa? Itu yang pertama. Tapi suka hati dia lah. Baik, suka hati dia lah. Lepas tu bila UMNO dah buat minta pengampunan, maka Lim Kit Siang bereaksi. Najib nak minta pengampunan, itu terpulang, itu hak beliau. Tetapi bila UMNO sudah campur tangan, benda itu sudah dimainkan. Ada yang mengatakan kalau tak diampunkan maka kerajaan ini akan tumbang dan sebagainya. Lim Kit Siang bereaksi sebagai seorang veteran, sebagai seorang yang berpengalaman dalam politik. Dia kata apa? Kalau sekiranya Najib dibebaskan, pertama dia boleh meruntuhkan kerajaan perpaduan ini. Antara alasan yang disebutkan, dia kata persepsi rakyat, mentang-mentanglah ada kerajaan boleh disucikan dengan sebegitu sahaja, katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai lagi banduan dalam apa orang kata di dalam penjara itu yang sekarang ini beratur nak minta pengampunan. Apa specialnya Najib sampai dia nak kena pergi ke depan kalaupun perkara itu nak dibawa ke hadapan? Tetapi itu yang saya nak bawa tuan-tuan. Saya nak bagi tahu. Najib boleh minta. Itu hak beliau di bawah peraturan penjara. Itu tak ada masalah. Najib boleh minta sebab saja dia bersalah. Itu tak ada isu. Tetapi tidak pula dinyatakan berapa lama badan pengampunan perlu ataupun lembaga pengampunan perlu datang dengan keputusan. Lembaga pengampunan kata, okey, tak apa. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Dia bukan macam appeal court ada 14 hari. Dia bukan macam appeal ada 14 hari. Yang ni terpulang kepada lembaga pengampunan. Dia tak ada satu istilah kata datang permohonan, esok kamu ada 14 hari untuk menyatakan boleh bebas atau tidak, tak ada. So, lembaga pengampunan boleh kata, okey, dekat kami ni ada 1,000 permohonan. So, Najib ni yang ke 1,001 contoh. So, kami kena tengok yang atas ni dulu, tarikh dia, ikut tarikh. So, mungkin sampai ke Najib ni 3 tahun akan datang, mungkin. Atau mungkin juga terpulang lah. Tapi poinnya adalah, yelah dia nak hantar, silakan. UMNO nak desak, silakan. Tetapi keputusan tu bila terpulang kepada Biro Lembaga Disiplin, Lembaga Pengampunan. Itu yang pertama. Kedua, adakah dia akan memberi impak kepada kerajaan madani? Of course. Benda ni tak ada siapa boleh menafikan.
Siapa nak marah saya kata benda ni akan ada impak negatif kepada kerajaan Madani? Siapa boleh menafikan perkara ini? Pembebasan Najib itu akan memberi impak negatif kepada kerajaan Madani. Siapa boleh deny? Ketiga, benda itu boleh menguatkan UMNO. Najib kalau keluar boleh mengeluarkan UMNO. Mungkin ya, mungkin tidak. It does not matter dan irrelevant. Sebab kita bukan UMNO. Kerajaan Madani ini bukan UMNO. Kerajaan ini bukan UMNO. UMNO sebahagian daripada kerajaan Madani, namun kerajaan ini bukan kerajaan UMNO. Bukan juga kerajaan PH, ya kita akui. Tetapi dia adalah kerajaan di mana sekarang ini dibentuk oleh pelbagai parti. Tiba-tiba ada satu parti nak demand sesuatu yang boleh merosakkan hubungan. Tuan-tuan, kalau betul Najib ni nak minta pengampunan, tunggu next PRU, menang PRU, UMNO menang PRU, lawan lah. Tak ada masalah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, bila dia kata dia akan merosakkan UMNO sendiri, saya setuju dengan kenyataan Lim Kit Siang tersebut. Saya dah kata, antara sebab kejatuhan UMNO pada tahun 2004, pada PRU 14 dan juga PRU 15 adalah kerana Najib. PRU 14 pertama kerana GST, kedua kerana skandal-skandal yang masa itu dibawa, antaranya 1MDB. Kalau kita tengok skandal yang melibatkan NFC, kalau kita tengok skandal melibatkan wang-wang negara yang dijarah dan ditarah oleh UMNO pada ketika itu. Benda itu memberi efek kepada UMNO sehingga mereka kalah PRU. Bukankah isu yang dibawa oleh Mahathir sewaktu bersama dengan Pakatan Harapan di dalam Bersatu? Dibawa oleh Muhyiddin Yassin, dibawa oleh PH pada waktu itu. Malah antara yang bawa isu tersebut adalah orang PAS tak bawa lah. Masa tu PAS tak bawa 1MDB. PAS berpuas hati dengan 1MDB tu. Now, bila siapa yang bawa, yang lead benda tu? Najib. Kalah. Datang PRU ke-15, perbicaraan Najib itulah yang mengakibatkan kejatuhan UMNO semakin merudum lagi teruk. Tapi history UMNO, kejatuhan UMNO bukan bermula daripada PRU 14. History kejatuhan UMNO itu bermula daripada 2008 lagi, saya dah cakap. 2004 UMNO menang besar di bawah Pak Lah. Tetapi kemudian 2008 dia mula turun. 2013 makin turun. 2008 kalah 5 negeri. PH menang, masa tu Pakatan Rakyat Barisan Alternatif menang 5 negeri. Kemudian apa orang kata 2013 UMNO hilang majoriti, BN hilang majoriti undi. Walaupun masih menang, tetapi majoriti undi itu hilang. Setelah diganti Najib dengan Pak Lah, still daripada segi undi popular, undi majoriti rakyat, more than 50% mengundi Pakatan Rakyat pada waktu itu, pada PRU 13, dan hanya less than 50% yang mengundi UMNO Barisan Nasional. Tetapi kerana kita menggunakan sistem first past the post, nama sistem tu, sistem voting system first past the post, mereka masih lagi menang daripada segi majoriti kursi. Tetapi majoriti pengundi menurun. Kemudian masuk kepada PRU ke-14, pada masa itu kita dapat nampak bagaimana apa orang kata gelombang rakyat nak berubah. So akhirnya kita dapat saksikan Barisan Nasional tumbang buat kali pertama dalam sejarah dan Pakatan Harapan naik. Tapi saya kata dalam live saya dulu, saya kata UMNO takkan pernah nak senang kalau kerajaan ini apa orang kata dipimpin oleh orang lain. Kerana akan ada banyak kes dia keluar, which I was right. And tak lama lepas itu, tahun 2020, kerajaan tumbang sekali lagi. Antaranya dipelopori oleh Bersatu, PAS, Azmin pengkhianat dan juga UMNO. UMNO tak boleh nak tutup fakta ini. Ini sejarah, tuan-tuan. Yang sejarah ni bukan cerita 50, 100 tahun dahulu. Ini cerita 2-3 tahun lepas. 3, 4, 5 tahun lepas. Baru sejarah ni, baru. Tuan-tuan pun hidup lagi dalam zaman nak melihat sejarah tu. Baik, selepas itu kita bawa ke depan. Dan kita bawa ke depan, kita tengok macam mana kejatuhan. Dan kalau kata UMNO kata dia boleh kuat. Ini saya cerita, saya komen ni berdasarkan kepada UMNO lah. Kalau dia rasa dia boleh kuat bersama dengan Najib, they were wrong. Dia orang salah. Tapi sekarang dia tanya, kawan saya tanya tadi, dia kata, habis itu kenapa masih dia orang beria nakkan Najib? A few things. Number one, UMNO tidak ada kekuatan image. Kita tak boleh nafikan benda ni. UMNO tidak ada kekuatan image. Dia orang masih lagi nak bergantung harap kepada Najib. Saya ingat lagi, saya ternampak ada satu posting tau. Dia kata apa? Zaman sekarang ni susahlah duit kedua LSP pun susah, dia kata nak keluar.
Zaman Najib dulu senang je. Saya pelik. Bila masa Najib pernah keluarkan KWSP? Tapi dia orang tak macam mana faham tak maksud saya? Dia masih relate KWSP tu zaman Najib. Seolah-olah Najib yang keluarkan. Kan? Betul tak? Najib dulu bagi macam-macam. Dia bagi ni, dia bagi tu. Yalah, Najib ada 1 MDB, kita tak ada. Saya nak je jawab macam tu kan. Dia boleh lah nak bagi kan, bilion-bilion. Tetapi point saya dekat sini, Najib ada image yang dia boleh kedepankan. Itu yang pertama. Tak, kita tak boleh nafikan perkara ini. Dia masih ada image tu. Tetapi kalau image tu dibawa ke depan dan Najib bawa ke depan dengan image tu, lauk saya boleh kata. bagi kita orang itu lauk kan, bagi kita orang itu lauk lah. Itu yang pertama. Kemudian seterusnya kita kata, suka atau tidak, ada kemungkinan Najib ada dana. Saya tak boleh nak kata di mana dia ada dana dan sebagainya, tapi kemungkinan itu ada. Kan, macam mana dana tu di mana saya tak boleh nak komen. Tapi dana itu ada. Dan tuan-tuan, saya nak cakap dah, ada sesuatu yang agak besar berkemungkinan akan didedahkan tidak lama lagi oleh seseorang yang agak prominent. Kita tunggu sama ada dia jadi nak dedahkan atau tidak. Dia akan melibatkan jumlah wang yang terlalu banyak, dan dia adalah satu perkara yang semacam 1MDB. Semacam 1MDB. Okey, tak apa, itu cerita lain. Nantilah kita ceritakan benda tu. Kalau benda tu betul-betul meletup, baru saya akan kongsikan. Kalau tak meletup, saya tak boleh kongsikan lagi. My point yang saya nak bawa ni, UMNO masih lagi nak bergantung kepada Najib, terpulang. Betul. UMNO nak bergantung kepada Najib, terpulang. Mereka nak apa orang kata, Najib dibebaskan, itu hak mereka, UMNO. Namun begitu, janganlah harap orang lain tak bereaksi. Itu point saya. Mereka nak berharap Najib keluar, diampunkan, itu hak mereka. Tetapi dalam masa yang sama, jangan mereka berharap orang lain tak bereaksi. Jangan mereka harap orang lain akan duduk diam, akan keep their mouth shut, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Of course komentar akan keluar. Komen akan keluar. Reaksi akan keluar. Kenapa? Sebab orang bertanya. Orang menyoalkan. Rakyat mempersoalkan. Dah jelas. Kamu yang buktikan. Kamu yang kata bahawa dia bersalah. Duit jelas masuk dalam akaun dia. Tiba-tiba zaman ini kamu yang bebaskan. Memanglah kita kata Agong yang bebaskan. Tapi rakyat mana tahu? Rakyat tak tahu detail-detail benda-benda yang nitty-gritty. Itu maksud saya tadi. Nitty-gritty, benda yang kecil-kecil ni. Siapa yang tengok live saya, dia tahulah. Siapa yang biasa tengok live saya, dia tahulah. Tetapi yang tak biasa tengok live saya, majority. Ni baru 6-7 ribu orang buat tengok live saya. Mungkin esok jadi 50-60 ribu. 50 ribu ni masih jumlah yang terlalu kecil compare dengan 15 juta pengundi Malaysia ni yang majoritinya tak tahu apa-apa. Majoriti tak tahu apa-apa. Yang dia tahu, Najib ni dulu kan UMNO. UMNO sekarang dah kawan dengan Anwar. Dulu Anwar yang pergi lawan Najib. Sekarang Anwar bebaskan Najib sebab sekarang Anwar dah kawan dengan UMNO. Persepsi tu akan ada. So nak tak nak, kami kena manage persepsi tersebut. Orang bertanya. Kan? Yang tak tengok live saya, orang bertanya. Tapi kami kena manage lah persepsi tersebut. So sebelum kami nak kena manage, kami kena jawab sekarang. Better kami jawab sekarang. Itu yang pentingnya, kita nak kena lihat perkara ini yang akan membawa kepada perjalanan yang amat jauh. Dan that's why saya boleh kata, kenapa UMNO dan PH, BN dan PH ni takkan boleh bergabung, tuan-tuan. Even daripada benda yang paling fundamental, perkara seperti ini pun mereka berselisih pendapat. Even perkara yang paling asas begini pun mereka berselisih pendapat. And it's very difficult untuk diorang nak bergabung. Saya percaya sooner or later, kalau tak PRU yang akan datang ni pun akan yang satu lagi nanti, UMNO akan jalan sendiri. Dia nak bergabung dengan PN tu agak sukar selagi mana Muhyiddin Yassin ada situ. Dia nak bergabung dengan PAS, kalau tukar pemimpin baru ada possibility. Tapi kalau dengan Hadi, very difficult. Kalau dengan Zahid, Hadi dengan Zahid, very difficult. So, perjalanan politik ni kita akan nampak nanti bagaimana pertembungan itu akan berlaku, and it's going to be very interesting. So, sekarang persoalan siapa yang akan gali kubur siapa, itu benda yang
yang apa orang kata yang kita akan lihatlah nanti.